Kalau korang tengok social media sekarang ataupun TV, korang akan selalu nampak orang tengah bersembang pasal Tokyo Olympic kan. Olimpik ni diadakan 4 tahun sekali. Contohnya tahun 2012 dekat London UK, 2016 dekat Rio de Janeiro dekat Brazil, dan Olimpik 2020 dekat Tokyo Japan. Cuma Olimpik 2020 yang Tokyo Japan ni diadakan pada tahun 2021, which is tahun ni, disebabkan oleh pandemik kan. And dekat Olimpik ni beribu-ribu atlet datang daripada pelbagai pelusuk dunia dan negara, datang untuk membanggakan negara diorang sebab diorang bertanding mewakili negara kan, dan dengan harapan akan membawa balik pingat. Dan bila diorang dapat emas tu, negara diorang punya lagu kebangsaan akan dimainkan. Mesti banggalah kan. Tapi kalau korang perasan, tahun ni punya Olimpik pelik sikit tau, sebab tak ada langsung kelibat bendera Rusia ataupun atlet-atlet Rusia daripada pada Olimpik tahun ni lah. And sebaliknya, ada negara lain yang tiba-tiba keluar, dia macam bendera-bendera Olimpik macam tu kan. Nama dia ROC, tiba-tiba datang masuk join Olimpik tahun ni. So soalan dia, mana perginya atlet-atlet daripada Rusia dan mana datangnya ROC ni? Okay, benda ni sebenarnya dah lama dah, daripada 2019 lagi. Rusia kena ban 4 tahun daripada 2019 tu, daripada join mana-mana sukan antarabangsa, disebabkan dia di-ban oleh World Doping Agency ataupun WADA. Ini disebabkan oleh Russian Anti-Doping Agency ataupun RUSADA. Dia manipulate dia punya dokumen atlet-atlet dia daripada, padahal positif doping, maksud dia orang pakai dadah lah, tapi dia orang manipulate supaya jadi negatif pada Januari 2019. Sebab tu bila kantoi and WADA ambil tindakan lah, ban Rusia daripada masuk mana-mana sukan antarabangsa. Tapi ini bukan kali pertama RUSADA buat hal lah. Pada tahun 2018 pun diorang ada skandal doping juga, and diorang dah pun kena ban 3 tahun daripada 2018 tu. Tapi diorang kena ban, and Olimpik ni dia anggap ban yang total mutlak, maksudnya tak boleh masuk langsung tu, dia anggap tak munasabah lah, and bukan sportsman attitude. Sejarah kata pun ada satu negara je, kali pertama dan kali terakhir, satu negara yang betul-betul kena ban, maksudnya dia punya atlet tu memang tak dapat join, adalah pada tahun 1970, which is South Africa ataupun Afrika Selatan. Sebab time tu diorang mengamalkan apartheid, maksudnya diorang melayan orang berbeza berdasarkan kaum dan warna kulit. And benda tu bagi Olympic Committee dianggap tak sportsmanlike lah, sebab tu, and melampau. Sebab tu diorang ban terus South Africa untuk join Olympic pada tahun 1970. Tapi setiap benda yang kita buat salah mestilah ada hukumannya kan. So Olympic Committee ni dikira baik hati lah, diorang bagi Russia bertanding. And tahun ni ada 335 atlet Russia yang datang bertanding dekat Olimpik Tokyo 2020. Cuma diorang tak boleh pakai nama Russia, instead diorang pakai nama ROC ataupun Russian Olympic Committee, which is diorang tak pakai bendera Russia yang warna merah, biru, putih sekali tu kan. Instead diorang pakai bendera yang memang general, memang orang kata paling basic lah kiranya. Dia pakai bendera warna putih, lepas tu ada lambang Olimpik kat situ, lepas tu ada macam api-api kat atas tu. And diorang mostly pakai pakaian warna merah, dan tak termasuk dengan biru putih tu, sebab tu nampak Russia kan. Lepas tu kalau diorang menang emas pun, biasanya kalau negara lain menang emas, lagu kebangsaan diorang akan dimainkan kan. Instead kalau daripada ROC ni, Russian Olympic Committee, nama diorang Olimpik para atlet Russia ni, diorang akan mainkan lagu instrumental piano daripada komposer Russia, which is Tchaikovsky. And instead of diorang pakai lagu, bila diorang menang, diorang pakai lagu kebangsaan Rusia yang macam ni. Instead diorang kena pakai lagu Rusia, lagu instrumental piano tu yang macam ni. Muy felices. Which is aku rasa sebenarnya lagi cool. And benda ni bukan sampai Tokyo Olympic saja tau.
Beijing 2022 dan FIFA World Cup tahun 2022 pun dekat Qatar pun diorang tak boleh pakai nama Russia. Instead nanti adalah nama dia, mungkin kalau Olympic, Russian Olympic Committee, ROC, and nama lain lah kalau dekat FIFA World Cup nanti tu. Jadi terjawablah persoalan korang, dari mana datangnya ROC dan ke mana perginya bendera atau atlet Rusia pada Olimpik Tokyo 2020 tahun ni. So aku nak tanya korang, adakah hukuman macam tu, which is diorang tak boleh pakai nama Rusia itu, justifiable dan adil, ataupun benda tu perlukan hukuman lebih keras supaya diorang belajar daripada apa yang diorang buat and tak main dadah lagi, ataupun benda tu dikira tak adil untuk orang-orang yang main dengan adil and lepas ujian doping, yang niat dia cuma mahu banggakan negara dia orang. Aku berminat nak tahu korang punya pandangan. Tinggalkan komen korang dekat bawah and kita jumpa minggu depan. Okay?